orang mesra panggil saya G je. G. Sister Gila. Dan Ya. di sebelah G, Sister Ani. sorry tak Sister dengar. Ani. Sister Ani. Ya. Okay, alhamdulillah. Sekarang kat mana ni? Kita orang tengah minum tadi kat pantry. Sekarang dekat pantry lah. Sekarang We all baru waktu rehat. waktu rehat. Berapa lama biasa dapat waktu rehat tu? Ikut masa lah. Masa terluang kami datanglah minum. Kadang-kadang tak sempat jugalah. Tak menentu. Tak menentu. Ya. Ikut time lah. Okay. Sebenarnya Lofa nak sembang-sembang casual je. Tak ada yang formal ataupun serius pun. Saja Lofa buat sesi ni untuk memberi peluang kepada orang ramai kalau sana nak tahu macam mana keadaan jururawat, doktor yang merawat pesakit COVID-19 sekarang dekat Hospital Sungai Buloh. Macam kita tahu Sister G, Sister Ani semua pergi ke hospital hari-hari. Kalau dulu merawat pesakit tu dia buat macam benda biasa, perkara biasa, tapi sekarang mungkin berbeza kan. Selain daripada kena pakai PPE suit, face shield, mask, glove dan sebagainya, macam-macam protection. Sekarang ni apa sebenarnya perbezaan ketara yang mungkin ramai orang tak tahu? Apa tu? Okay, macam saya, pengalaman saya sebelum ni saya bekerja di Jabatan Perubatan. Maksudnya ward-ward yang pesakit majoritinya dengan pesakit yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, walaupun ada serta-serta penyakit berjangkit lain lah. So kami hanya menggunakan PPE pada masa-masa tertentu sahajalah kalau pesakit yang ada infeksius diri. Merawat pun dalam prosedur yang ditetapkan je lah, tanpa merasa takut akan dijangkiti sebelum ni. Tapi bila kita bertugas dengan pesakit COVID-19, kami wajib memakai PPE tu, full protective equipment tu. PPE khas ni yang telah ditetapkan ni waktu kita nak merawat pasien COVID-19. So sepanjang masa kami akan bekerja sampai habis waktu kerja kami dengan memakai PPE. Sebab kita nak elakkan penularan COVID-19 tu kepada kita lah. So inilah perbezaan yang ketara yang saya rasa sepanjang saya menjaga dan sepanjang saya menguruskan pesakit bila berlaku COVID-19 lah. Okay, saya difahamkan bila kita nak pakai suit tu berapa layer? Beberapa kan? 3-4 layer? Am I right? Maksudnya bila kita pakai baju dan kemudian uniform dan ada PPE satu lagi, banyak layer kan. Jadi kalau contoh macam tengah bertugas, suddenly nak kena pergi toilet ataupun rehat macam ni, kita kena buka kan. Adakah kita boleh pakai balik the same suit atau kena ambil yang baru? Oh, actually PPE ni kita pakai ada jadual dia lah. Tak ada, maksudnya waktu kita nak berjumpa pesakit je kita perlu pakai PPE. Full kita punya PPE tu. Sebabnya waktu kita bila kita dah berjumpa pesakit, dah settle semua, kami akan keluar daripada kawasan pesakit tu dan kita boleh hanya memakai baju ni lah, baju attire kami ni. Maksudnya bila kami datang kerja, kami pakai baju uniform macam biasa. Bila masuk ke ward COVID, kita kena pakai baju attire ni. Dan bila kita nak jumpa pesakit baru kita pakai PPE khas. Rasa Sister Ani pun ada something nak cakap lah. Macam saya di unit rawat-terapi mungkin ada different sikit berbanding dengan ward biasa. Sebab unit rawat-terapi kami merawat pesakit-pesakit yang diberi bantuan alat pernafasan. Jadinya tak dengar sebab kena ada social distancing. That's why one in front, one at the back. Actually macam di unit rawat-terapi mungkin ada different sikit berbanding dengan ward biasa. Sebab di unit rawat-terapi selain daripada blue attire yang kita pakai sekarang ni, kami ada PPE yang special. Kita pakai tie bag lah. Tie bag ni suit putih tu. Jadi kami memang plan dalam satu shift kami mungkin sekali kami keluar untuk berehat. Jadi dalam masa 7 jam bertugas,
kita plan kita punya aktiviti lah mengikut keutamaan. And then bila sampai waktu untuk berehat, kita doffing lah, kita buang baju kita tu, tinggal yang ini sajalah. Memang ada beberapa layer actually. Macam seperti Sister G cakap tadi kan, sekarang kalau pergi hospital mungkin selain daripada kena pakai protection yang lebih, rasa takut tu nak merawat pesakit tu memang ada. Dari mana, macam mana dapatkan keberanian dan motivasi tu nak pergi kerja, nak bangun pagi-pagi, nak berdepan dengan pesakit-pesakit positif COVID-19 ni? Macam mana dapatkan tu? Okay, bagi saya sebenarnya rasa tanggungjawab tau Lofa, sebabnya kita rasa tanggungjawab pada profession kami ni, yang profession yang kami ceburi ni as a frontliner. Mungkin Allah pilih kita ni sebab Allah pilih saya dan sahabat saya ni menceburi bidang kejurawatan ni. Dari situlah kami perlu menjalankan amanah Allah ni dengan penuh rasa kejujuran. Tipulah kalau kita kata, kalau saya dan sahabat saya kata tak takut dijangkiti COVID-19. Tipulah, tapi yang penting kita rasa tanggungjawab pada profession kita, and then selebihnya kita tawakal kepada Allah SWT, mohon diberi perlindungan, tu je kita minta. Ada tak di antara jururawat yang berusia dalam lingkungan 40 ke 50-an yang lebih mungkin berisiko untuk mendapatkan komplikasi tu berbanding dengan jururawat yang muda? Ramai tak? Okay, so far dekat Sungai Buloh, majoriti kita punya jururawat muda-muda lah. Honestly muda-muda. Yang kalau ada yang berumur dan komorbid tu memang kita telah asingkan, di mana dia orang bertugas di unit lain lah yang tidak direct kepada patient COVID positif. Okay, seterusnya, okay mana tu soalan-soalannya lagi. Okay, seperti mana yang viral dekat social media kan, banyak doktor-doktor, nurse daripada Middle East, daripada Malaysia, daripada US semua, bila mereka pulang ke rumah, mereka tak boleh nak hug anak, boleh nak apa tu, dengan family. Adakah benda yang sama anda berdua kena lalui dekat rumah? Tak boleh nak pegang anak, tak boleh nak bersentuhan dengan family members? Okay, self isolation ni maksudnya bukan sebenarnya bukan bermakna kita tak boleh berjumpa dengan ahli keluarga. Self isolation ni masih boleh bertemu dengan ahli keluarga. Cuma kami bekerja, kami ada garis panduan dan juga prosedur kerja yang perlu kita patuhi. Apa tu, macam kita orang datang kerja, okay, kita tukar OT attire, and then kita pakai full PPE. InsyaAllah lah bila kita pakai full PPE, cara pakai yang betul, and then kita doffing yang betul, InsyaAllah kita boleh elak daripada jangkitan COVID. So sebelum balik ke rumah, kami kena persiapkan diri kami dulu. Mandi bersih-bersih, tukar baju yang bersih-bersih sebelum balik ke rumah. So bila sampai di rumah, cuma kita kadang-kadang hilang confidence sikit bila kita anak terus nak peluk kita kan. So kita cakap, saya ada anak usia 5 tahun yang memang dia close sangat dengan saya sebab dia bonsu lah kata kan. Memang kalau balik dia pun dah faham mak ayah mak dia kerja sebagai nurse yang jaga COVID kan, dah faham. So dia tak adalah dia nak peluk saya terus. Mama kena mandi dulu kan. So saya pergi mandi, dah siap-siap mandi semua. Saya boleh je peluk dia lepas tu ke, okey je, tak ada masalah pun. Cuma kita orang memang waktu bekerja kita akan follow all the garis panduan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Sebab kita ikutlah flow-flow tu, insyaAllah Allah lindung. Okay, mungkin Sister Ani, untuk pesakit-pesakit positif COVID-19 di ICU kan, 100 over kan? 100 lebih yang masih lagi di ICU sekarang? So far untuk ICU saya, mungkin 500 ICU lah. Okay. Sebab ICU saya menyediakan hampir lebih kurang 105 katil. 104 katil keseluruhannya.
buat masa ni setakat hari ni kita ada lebih kurang 35 patient di ICU kami. Ada yang ventilator, ada yang on nasal prong, ada yang on high flow nasal cannula, berbagai lah. Okay, jadi macam untuk mereka yang berada di ICU ni kan, macam mana anda semua kena kuat, kena fight this mentally as well. So apa yang jururawat lakukan sebenarnya selain daripada bagi ubat, bagi bantuan pernafasan? Actually kita patient ni kita kena bagi moral support. Kita yakinkan pada mereka, walaupun so far yang apa yang kita tahu setakat hari ini memang COVID-19 belum ada ubat yang untuk ubat yang untuk menyembuhkannya, tapi kita bagi pada semangat pada diorang, insyaAllah kita usahakan yang terbaik, kita support dia, kita beri rawatan sebaik mungkin yang optimal dan yakin kepada mereka. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah patient-patient ni boleh sembuh. Okay, mungkin just start. Dapat membantulah. Okay, mungkin boleh ceritakan apa sebenarnya aktiviti pesakit di ward tu? Apa yang mereka buat hari-hari? Macam saya, dekat ward saya, patient dia memang akan berehat sepenuhnya dekat bilik yang disediakan. So, patient ni biasanya dia akan bangun awal pagi lah dia bangun awal pagi, and then ada setengah patient saya yang memang ambil kesempatan atau sometimes tu ada patient yang solat sunat. Kalau tengok awal-awal pagi sebelum subuh kan, diorang bangun buat solat tahajud, ikutlah amalan agama mereka masing-masing. Lepas tu kemudian nurse akan sediakan makanan bagi diorang makan. Lepas tu diorang akan tunggu, patient akan tunggu doktor dan juga jururawat lah untuk bagi rawatan masuk jumpa diorang. And then ada setengah juga patient-patient kita ni yang stabil ni, dia ambil peluang tahu, dia orang bersenam dalam bilik tu. And then ada juga yang macam buat kerja dari ward lah, yang mana kerja kan, buat kerja kat ward. So far saya tengok patient kita, aktiviti yang diorang jalankan hari-hari macam tu lah. Makan, tidur, macam tu lah diorang buat aktiviti dekat ward. Ini adalah Sister Jim cakap itu berkaitan dengan pesakit yang stable, maksudnya pesakit yang tak ada komplikasi kan? Ya, betul. Macam ward saya, macam ward saya more kepada pesakit yang stabil. Macam Sister Ani, dia more kepada patient yang quite critical. Jadi mereka hanya berbaring sahaja sepanjang masa kan? So far, pesakit yang menerima alat bantuan pernafasan ni, kita akan bagi total nursing care dari head to tail lah. Di mana pagi kita akan bantu dia buat oral toilet, kita buat suction, kita bagi ubat, kita buat exercise, aktiviti limb physio dan sebagainya lah. Kita macam patient-patient lain supaya dia punya muscle tak spasm, jadi kita buat exercise tangan, kaki, macam tu. Okay, bukan senang nak jaga kan? Betul. Okay, macam mana pula cara mereka pesakit berkomunikasi dengan jururawat dan doktor? Ada yang cakap pakai handphone, ada yang cakap kena tulis, apa sebenarnya? Petugas maksudnya dah okey. Kita memang selalunya pesakit akan berkomunikasi dengan kita melalui handphone ataupun WhatsApp. Sebab setiap ward kita ada sediakan satu handphone ward lah. Ni adalah communication di antara kami petugas dengan pesakit. So contohnya kalau pesakit tu memerlukan
contohlah air panas ke, dia akan WhatsApp lah. Samnas, kejap lagi nak masuk ke, kami nak air panas. Jadi kami akan sediakan air panas ke, apa yang patient minta lah. So communication ni sebenarnya tiada halangan pun di antara petugas dengan pesakit COVID-19. Sebab bagi saya handphone untuk call dan juga WhatsApp tu adalah satu communication yang paling berkesan saya rasa. Dan patient pun selesa. Kadang-kadang ada patient yang baik tu kan, dia hantar WhatsApp kat kita, oh terbaiklah Samnas. Dia beritahu lah kata-kata semangat, kadang-kadang keluarlah kaulah hero. So itu semua macam membangkit semangat lah dekat kami. Patient kita semua alhamdulillah baik-baik. Macam mana perasaan jururawat, doktor, hospital cleaners dan yelah mereka yang berada di hospital, bekerja di hospital kan, apakah perasaan anda semua apabila satu dunia, satu Malaysia, satu negara sentiasa menyebut-nyebut, menghargai, berterima kasih, jadikan anda sebagai hero-hero kami semua? Apa perasaan? Sebab selama ni mungkin kita tak pernah meletakkan jururawat doktor sebagai frontliners kan dalam situasi sebelum ni. Jadi apa yang anda semua rasakan sebenarnya? Kisah ni dulu. Actually terasa kita rasa macam terharu sebenarnya. Saya sebenarnya nak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, especially pada saya punya puan pengarah Dr. Kuldeep yang banyak supaya kita berani menghadapi ni. Sebab saya selalu pesan, menang mesti sama-sama dia kata. Kita mesti menang. Ya betul. Lepas tu saya pun nak merakamkan jutaan terima kasih pada KPJ kami, Metronline kerana memberi 10 prosedur SOP, pakai PPE yang betul, kita akan dilindungi. Metro area saya juga, saya tak lupakan Metro Sri Jayanti, metro-metro area lain, Metro Sakina banyak membantu. Konsultan saya, Dr. Lee selalu advise, nurses don't worry, we help you all to take care all our patient. Kita mesti tolong patient kita untuk kembali kepada keluarga. Tu semangat yang hari-hari mereka tanamkan pada kami anggota kesihatan supaya bekerja dengan lebih yakin, semangat dan kurang rasa gentar dan takutlah. Untuk mereka kat luar sana, untuk kami semua rakyat Malaysia, untuk media, yelah kami yang di rumah ni kan, apa yang anda ingin, apa yang Sister G nak cakapkan kepada kita orang semua ni? Tak tahu clear tadi. Ulang balik. Soalan yang tadi lagi, cuma saya extendkan sikit. Tadi adalah ucapan dengar tak? Sebab saya baru start hujan, jadi line tak. Clear lah? Okay? Okay? Alright. Dengar tak? Dengar saya? Kurang Tak jelas. Okay, sekarang dah okay? Sekarang dah okay? Sekarang okay dah? Sebab baru hujan, jadi line tak berapa clear. Okay dah? Dah okay dah? Okay. Much better. Okay. Sorry sebab dekat sini, dekat kawasan rumah saya ni dah baru start hujan. Jadi line agak terganggu. Okay, apa lagi saya nak tanya ni? Okay, untuk mereka yang dikatakan sudah sembuh dekat ward kan, berapa kali test mereka kena buat? Test. Biasanya patient yang masuk tu dia akan membuat ujian swab throat dia dengan nasal dia tu menggunakan teknik PCR lah, yang mana biasanya kita akan ambil first dia masuk tu kita akan ambil swab throat
tu. Kemudian kita akan tunggu result lah. Kalau patient negatif, doktor akan suruh dia balik. Bukan, Hello? yang dah sembuh, Yang dah sembuh, berapa kali test dia orang kena buat untuk katakan okey sah, dah sembuh, dah boleh balik. Maksudnya okey dia dah dekat hospital 14 hari. Lepas tu berapa kali test yang nurse kena buat, doktor kena buat untuk sahkan dia dah negatif dan dah boleh balik. Berapa kali? Dah boleh keluar daripada ward. Hello? Selalunya patient yang dah sembuh, yang dah boleh keluar daripada ward, doktor akan nasihatkan dia untuk sambung self quarantine dekat rumah selama 14 hari. Datang semula ke hospital. Waktu tu doktor akan teruskan treatment kat dia lah. And then masa dia sebelum dia keluar daripada ward tu, doktor akan buat juga temu janji. Untuk tarikh temu janji akan diberi kepada pesakit untuk kita follow up semula di klinik perubatan kami. Cuma sebab tu dia proses kuarantin kat rumah tu, patient kena keep lah, jaga kebersihan diri, buat apa yang perlu dilakukan lah, pakai mask and everything lah. Untuk Sister G dengan Ani ni berapa hari bekerja ni sekarang ni? Non-stop. Actually, Tujuan kerja hari-hari biasa tu kita dalam 1 minggu lah supaya kita segar, dapat balik bertugas. Begitulah. Memang kita dimestikan supaya berehat, supaya kita punya diri kembali refresh. Recharge balik. Ya, recharge balik. Recharge, betul. Sekarang ada 1 hari cuti ke tak? Ke hari-hari bekerja? Oh, ada off. Pada permulaan hari itulah, masa wabak COVID-19 menular tu, kita orang bekerja tapi kita ada rehat 1 hari. Kita mesti berehat 1 hari. Kalau tak recharge, nanti week susah. Saya tengok ada yang tidur-tidur dekat hospital, yang dekat hallway sampai tersengguk-sengguk. Itu mungkin sebab mungkin di negara luar lah yang terlalu ramai, out of control. Alhamdulillah dekat Malaysia saya rasa Kementerian Kesihatan dan mereka yang berkenaan ambil langkah 3,000 lebih yang dah dijangkiti. Tapi saya rasa situasi masih lagi boleh dikawal kan? InsyaAllah. Okay, mungkin pesanan kepada rakyat Malaysia dari wakil jururawat kepada kami semua. Apa yang anda ingin sampaikan? Ramai tengok ni, 45,000 orang tengok. Bagi saya, kita tak perlu takut untuk menjalani ujian COVID-19 kerana ujian tu simple je. And then jangan cuba merahsiakan info penting seperti rekod pejabat, seperti mementingkan diri sendirilah. Di mana orang-orang sekeliling yang akan terkesan dengan perbuatan kita tu. And then kalau kita ada sifat yang mementingkan diri sendiri ni juga, dia akan wujud satu kluster baru untuk COVID-19. So jujurlah kepada petugas sewaktu saringan, beri maklumat yang betul. Sekiranya ada kontak atau travel ke luar negara, terutamanya negara-negara yang terjejas dengan wabak, please inform kepada petugas kita lah. And then jangan takut datang ke hospital kerana kerana rawatan yang diberi ni tidaklah seteruk seperti yang disangkakan. Mereka akan mendapat rawatan yang teliti, sempurna, di mana staf akan cuba dan sentiasa membantu anda semua. Dan akhir sekali, jika di waktu dalam proses treatment, pesakit tiba-tiba ada tekanan perasaan, stres atau sebagainya, kami di hospital ada pihak kaunseling yang akan sentiasa ada untuk membantu anda semua. Oleh itu, bagi saya, jangan risau, selalulah positif setiap masa. InsyaAllah Tuhan akan
Amin ya Kak Ni. rabbal alamin. Amin. Ada Sister ni nak bagi pesan juga? Saya pun sama macam Sister G. Apa yang saya mohon orang di luar sana supaya support kami, bantu kami jalani ujian saringan tu. Jangan takut. Kalau ada simptom datang ke hospital, kita bantu. InsyaAllah kami beri rawatan paling optimal untuk you all semua. Ramai ni yang komen ni. Terima kasih Okay, frontliners, terima kasih hero kami. Ramai yang cakap terima kasih. Ya, dah haru kita. Jadi sekali lagi daripada saya, terima kasih kepada anda semua, kepada doctors, jururawat, juga kepada Dr. Kuldeep yang arrange ni, yang menjadikan ini kenyataan. Dan kita semua boleh kembali bekerja seperti biasa. Terima kasih, doa kami Rakyat Malaysia sentiasa bersama anda. So kami harap Allah lindungi anda semua dalam sewaktu anda semua bertugas, dan thank you so much for joining me untuk bersorangan bersama. So insyaAllah kita akan jumpa one day kalau berkesempatan anda. Wow. Okay, terima kasih. Terima kasih, Apa. Apa, jumpa lagi. Bye. Bye. Ada gangguan network because of dah gelap dekat sini. So saya rasa kalau katakan kita akan dilanjutkan untuk tempoh MCO, mungkin saya akan cari figura-figura yang menarik untuk live bersama. Tapi let's just wait and see apa PM nak cakap soon. Whether kita akan back to normal on the 14th, or we still need to be like this until the end of the month.